Hai guys, happy last semester. Nama saya Ain Nadira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hanisa binti Abdullah. Pagi-pagi ke kedai Pakcik Saha. Assalamualaikum, saya Najiha. Hai korang, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afrina. Zakat merupakan perintah dan tanggungjawab bagi setiap mukallaf untuk melaksanakannya. Zakat adalah memberikan sebahagian daripada kekayaan kepada yang memerlukan, iaitu dikategorikan dalam golongan asnaf. Dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa zakat merupakan tathir iaitu pembersihan dan juga tazkiyah iaitu mensucikan. Justru, zakat amatlah penting kerana dapat membantu mencapai pembaharuan baik dari segi keuangan maupun kerohanian. Penulis juga menekankan aspek yang harus dititik beratkan oleh pusat-pusat pengurusan zakat dan juga institusi Baitul Mal. Pendekatan tauhid epistemologi berperanan dalam meningkatkan kesedaran dalam kalangan umat Islam agar membayar zakat terutamanya melibatkan zakat harta dan juga mampu meningkatkan jumlah pembayar zakat di Malaysia. Justru adalah relevan untuk penulis dalam melihat sumbangan pusat-pusat tersebut terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Kita teruskan dengan konsep epistemologi dan konsep tauhid. Apa itu epistemologi? Epistemologi bermaksud cabang falsafah yang membincangkan teori asal atau sumber, struktur, kaedah dan kesahihan sesuatu pengetahuan tersebut. Menurut Muhammad Ibrahim Radi pula, epistemologi dilihat sebagai usaha untuk menjelaskan masalah asas dalam membezakan antara fakta dan fiksyen. Kalau korang nak tahu, perkataan epistemologi ini telah bertapak selama 3 abad lamanya di negara barat. Perkataan ini bermaksud pengetahuan unik dan dikenali sebagai falsafah pengetahuan. Dalam istilah Arab, dikenali sebagai nazariyah al-ma'rifah. Para ulama Islam tidak membicarakan epistemologi secara terperinci, tetapi kebiasaannya akan disertai oleh bidang-bidang lain seperti ilmu mantik, ilmu kalam dan falsafah. Konsep tauhid pula dapat didasarkan melalui kepercayaan yang asas dengan mengakui bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan perlu dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Secara tak langsung, seseorang yang mengakui pengakuannya diterima bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Korang tahu tak kenapa? Sebab ketaatan kepada Allah tidak dapat dicapai kecuali melalui ketaatan kepada Rasulullah. Jadi, kita sebagai seorang Muslim mestilah menunjukkan ketaatan kita kepada Rasulullah dengan melaksanakan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya. Antara cabang asasnya ialah akidah, syariah dan akhlak. Tauhid epistemologi dalam zakat. Pertama, hikmah zakat kepada pembayarnya. Hikmah zakat, syarat syariah dan zakat sebagai pengakuan sewajarnya diberi perhatian oleh pusat-pusat pengurusan zakat dan juga Baitul Mal agar dapat mendorong umat Islam untuk memenuhi kewajipan keuangan mereka di bawah aspek syariah. Berdasarkan kajian lepas hasil penulisan Muhammad Roshaizan dan Muhammad Nazli tahun 2013, mereka menyatakan isu ini hendaklah menjadi perhatian pihak berkuasa agar zakat yang dikutip mampu membantu meningkatkan taraf hidup golongan miskin maupun golongan yang memerlukan di Malaysia. Justru, ia juga mampu memastikan matlamat sosio-ekonomi masyarakat Islam dipertingkatkan sejajar dengan kemahuan masyarakat. Seterusnya, hikmah yang kedua ialah zakat sebagai pengakuan kepada Islam. Membayar zakat mampu menyatukan umat Islam kerana ianya dilakukan demi kepentingan masyarakat. Hal ini kerana dengan menjaga hubungan sesama manusia merupakan tindakan wajib sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan mampu memberi ketenangan jiwa kepada setiap Muslim. Menurut pandangan daripada
penulis Muhammad Roshaizan dan Muhammad Nazli pada tahun 2013, mereka telah menyatakan pandangan mereka bahawa zakat adalah yang ketiga dari rukun utama dalam Islam. Kita beralih pula kepada hikmah zakat yang terakhir, iaitu zakat merupakan syarat syariah dan ianya memelihara akidah. Kegagalan dalam melaksanakan ibadah zakat adalah dosa terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus solah wa atuz zakah, yang bermaksud dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Selain itu juga terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 yang telah dirumuskan sebagai menunaikan zakat adalah wajib dipatuhi untuk setiap umat Islam yang memerlukan kekuatan akidah dan iman. Sehubungan dengan itu, orang-orang Islam yang kaya dan berharta yang enggan menunaikan kewajipan membayar zakat pada dasarnya adalah seseorang yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih ke atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Sumbangan zakat harta kepada ekonomi Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, zakat harta ataupun zakat digunakan untuk membantu insan-insan beragama Islam yang memerlukan. Dan dengan ini, pendapatan negara boleh menjadi harta benda untuk keperluan. Apabila rakyat Malaysia beragama Islam yang wajib ke atas mereka membayar zakat harta menunaikan kewajipan mereka, maka dana dan pendapatan yang dimiliki oleh kerajaan boleh digunakan untuk menyediakan harta benda yang dapat memenuhi keperluan dan kemudahan kepada rakyat Malaysia. Contohnya seperti stesen bas, sekolah dan jalan raya. Zakat harta juga merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara, Malaysia fokusnya. Zakat harta juga membantu kerajaan mengurangkan dana untuk diberikan kepada orang miskin dan menyimpan dana kerajaan untuk memberikan peluang pekerjaan termasuk menyediakan latihan kepada pekerja yang kurang berkemahiran. Ini bermaksud bahawa kerajaan boleh menambahkan jumlah dana dalam sektor yang lain. Zakat sebagai keselamatan sosial Islam yang menjamin keperluan orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kurang berkemampuan daripada golongan orang-orang Islam. Zakat juga menjadi satu kaedah yang menyelesaikan masalah kemiskinan. Zakat ini merupakan salah satu badan autoriti, yakni bukan zakat tetapi lembaga pengurusan zakat ini adalah salah satu badan autoriti yang membantu kerajaan dalam menjamin keperluan umat Islam di Malaysia yang kurang berkemampuan dan menyelesaikan masalah kemiskinan. Zakat juga telah menjadi salah satu penguat kepada ekonomi Malaysia kerana zakat membantu kewangan yang cukup untuk pembangunan negara. Bagaimanakah zakat membantu kewangan yang cukup untuk pembangunan negara? Sebagai contoh, Kerajaan Selangor telah menyediakan peruntukan dana sebanyak 5 juta ringgit Malaysia kepada rakyat Selangor yang miskin. Apabila kesemua rakyat Selangor yang wajib membayar zakat harta melaksanakan kewajipan mereka, maka jumlah zakat Selangor akan meningkat. Jadi, secara automatik jumlah dana yang kerajaan peruntukkan untuk orang miskin dan orang yang kurang berkemampuan dapat dikurangkan. Contohnya daripada 5 juta menjadi 2.5 juta. Maka lebihan 2.5 juta itu boleh digunakan untuk kerajaan untuk perkara yang lain seperti yang kita dapat lihat tadi, antaranya menyediakan peluang pekerjaan, menyediakan harta benda yang bermanfaat untuk kegunaan rakyat Malaysia. Kesimpulan,
Zakat harta semestinya memberikan impak yang besar dalam ekonomi sesebuah negara. Namun, kesedaran harus dipupuk dalam diri setiap individu Muslim itu sendiri untuk melaksanakan kewajipan mereka dalam membayar zakat. Seperti mana yang kita ketahui, mengapa rakyat Malaysia kini masih ramai yang tidak membayar zakat? Kerana kita dapat lihat sendiri perbezaan kewajipan membayar zakat dan juga membayar cukai. Di Malaysia, jika seseorang individu itu tidak membayar cukai, mereka akan dikenakan denda daripada kerajaan. Namun, berbeza kepada individu yang wajib membayar zakat namun tidak menunaikannya. Mereka tidak akan dikenakan sebarang denda daripada kerajaan, sebaliknya hanya bergantung kepada ketakwaan mereka kepada pencipta berdasarkan prinsip tauhid dan akidah. Berdasarkan artikel ini, kita dapat mengetahui bahawa kesedaran membayar zakat itu berkait rapat dengan konsep tauhid dalam individu Muslim itu sendiri. Oleh itu, jika Muslim itu mentauhidkan Allah dan beriman bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, maka mereka akan melaksanakan setiap suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Berdasarkan artikel ini juga, kita dapat ketahui bahawa tauhid epistemologi dalam zakat terdiri daripada 3 perkara. Yang pertama, zakat adalah salah satu tanda kefahaman dalam Islam. Kedua, zakat merupakan keperluan dalam syariah dan berkait rapat dengan akidah. Ketiga, hikmah zakat kepada pembayarnya, iaitu menjadikan mereka khalifah yang mempercayai dan meyakini bahawa dunia dan syurga itu adalah milik Allah. Pengetahuan dalam artikel ini juga dapat membantu penyelidik seperti kami dalam melaksanakan kajian. Dengan adanya konsep tauhid, kita dapat mengkaji tahap kefahaman seseorang Muslim itu dalam pembayaran zakat. Kita juga dapat mengkaji kefahaman ilmu agama di dalam individu yang sering melaksanakan kewajipan mereka sebagai seorang Muslim dan juga kefahaman agama dalam individu Muslim yang sepatutnya wajib membayar zakat tetapi tidak melaksanakan tuntutan zakat tersebut. Jika kami ingin melaksanakan kajian seperti ini, kami akan menerangkan keburukan yang akan timbul serta kesan terhadap individu tertentu sekiranya tidak membayar zakat dan juga kebaikan membayar zakat kepada setiap individu. Ini kerana kesedaran membayar zakat itu bermula daripada jiwa Muslim itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu jika manusia itu sendiri adalah pelupa dan ada setengah golongan Muslim itu tidak mengetahui prinsip asas dan mengapa pentingnya pembayaran zakat itu dikenakan kepada setiap individu Muslim yang menepati syarat yang telah ditetapkan.